kita nak buat biskut pancake cheese. Resepi ni sedap, lemak, gebu, cair di mulut, cair di hati. So sebenarnya kita dah dekat dengan Syawal ni, sempat lagi rasanya kalau kita nak buat biskut raya kan. Jadi apa bahan-bahannya boleh kita lihat seterusnya. Okey, Koma, mau kita mula? So mula-mula kita kena softkan dulu kita punya cream cheese ya. So masukkan cream cheese dan kita okey, Koma kena softkan cream cheese ni sampai tak berketul. Sebaik-baiknya biar cheese ni, cream cheese ni sebelum kita guna, biarlah dia dalam keadaan suhu bilik. Lepas itu, bila cream cheese kita dah soft macam ni, kita boleh masukkan icing sugar. Lepas tu kita pukul cream cheese kita dengan icing sugar kita sehingga sebati. Okey, bila cream cheese dengan kita punya icing sugar dah jadi rupa ini, barulah kita masukkan butter yang kita dah biar dalam suhu bilik ya. So, kita masukkan ke semua butter kita dekat dalam ni. Okey, bila kita dah masuk semua butter kita, bolehlah kita pukul cream cheese dan juga kita punya butter tadi dan icing sugar kita sehingga menjadi gebu. Sehingga jadi rupa ini ya. Sehingga butter itu tukar sedikit sahaja warnanya. Kemudian kita boleh masukkan kita punya kuning telur ya. Masukkan ke semua kuning telur tadi. Dan okey, bila kita dah masuk kuning telur tu, kita pukul secara perlahan-lahan sehingga ke semua kuning telur dan juga kita punya butter sebati ya. Pukul perlahan-lahan sampai semuanya sebati. Okey, bila dah jadi macam ni, bolehlah kita masukkan kita punya tepung jagung, diikuti dengan kita punya tepung ubi dan kita punya baking powder. Kemudian kita gaulkan ke semua bahan tadi sehingga menjadi satu dough ya. Okey, setelah kita gaul semuanya sehingga sebati rupa ini, dia dah jadi dough macam ni, kita boleh masukkan sedikit ya Koma, separuh daripada keseluruhan 250 gram cheddar cheese yang kita dah parut halus tadi ya. So kita masukkan separuh ke dalam adunan ini dan digaul rata. Ya, gaul rata rupa ini ya. Ui, ini belum siap biskutnya. Udah nampak meriah. Apatah lagi kan kalau dah siap wangi aja. Sedap, lembut, gebu biskutnya. Okey, setelah dough tu kita udah campur dengan kita punya cheddar cheese tadi. Jadi kita boleh ambil satu talam atau apa-apa saja untuk kita mudahkan kerja kita canai. Lapik dengan sedikit lapik dengan plastik. Lepas tu boleh ambil sedikit dough kita dekat atas sini, letakkan di atas sini ya. Jadi kita letakkan sedikit dough kita tadi di atas ini dengan yang mana talam tu kita udah lapik plastik. Dekat bahagian atas ini juga kita lapikkan plastik ya. Lepas pada itu kita canai ya, mengikut ketebalan yang kita hendak ya. Okey, canai sehingga nipis rupa ini lebih kurang dalam setengah cm ya, biar semua kita canai ni jadi rata sama tingginya. Jadi kita boleh, selepas pada itu kita boleh gunakan acuan bentuk macam ni ya, atau kita boleh pakai saja apa jenis acuan yang kita ada. Kita tekak-tekakkan ya ke semua ini, keseluruhan dough kita sehinggalah sampai habis dan kita letakkan di atas talam yang telah disapu dengan margarin ataupun butter ataupun shortening. Okey, selepas itu kita letakkan di atas tray yang kita dah sapu dengan butter atau shortening macam saya cakap tadi. So dia akan jadi macam ni, biar ketebalannya sama supaya bila kita masak biskut tu akan masak sekata dan juga saiznya juga sama.
So, apa yang perlu kita lakukan seterusnya ialah okey, selepas itu sebelum kita bakar ya, kita sapu di atas permukaan biskut bangkit cheese kita ni dengan telur, sebiji telur yang telah dicampur dengan pewarna kuning ya, dan juga dalam masa yang sama kita boleh panaskan oven kita pada suhu 170 darjah Celsius sehingga 5 hingga ke 10 minit supaya oven kita dalam keadaan panas ya. So sapu semua keseluruhan biskut bangkit cheese kita ni dengan telur. Okey, setelah kita dah sapu dengan kuning telur kesemuanya, kita boleh ambil cheese yang kita dah parut tadi dan kita letakkan di atas biskut kita ini ya. Tada! Tadi kita dah bakar suhu 170 selama 20 hingga 25 minit. Ini hasilnya. Ya, kalau anda boleh perhatikan, ini hasilnya. Dah selesai biskut kita hari ini bangkit cheese ya. So seperti biasa ada tips untuk hari ini juga, iaitu lebihan daripada putih telur yang kita gunakan tadi, kamu jangan buang. Boleh simpan banyak-banyak dalam bekas kedap udara. Selepas simpan itu simpan di dalam peti ais atau dalam chiller ya. Bila dah cukup banyak atau dah cukup untuk kita buat satu adunan seperti produk pavlova ataupun macaron, kita boleh hasilkan produk lain. So dia tidak membazir dan tidak rugi. Jadi tips yang kedua adalah untuk dapatkan saiz biskut yang sama tebal masak sekata ialah apa yang kamu perlu lakukan adalah semasa canai pastikan ketebalan setiap biskut kita adalah sama dan susun di dalam tin dengan keadaan jarak ya yang secukupnya supaya haba boleh lalu sekata di permukaan biskut kita dan biskut kita boleh masak sekata. Kalau kita buat ketebalan biskut tidak sama, nanti biskut kita akan jadi ada yang tebal, ada yang nipis, ada yang masak, ada yang tidak ya. Selamat mencuba korang resepi kita hari ini ya. Semoga memberi manfaat pada korang semua. Jika suka kepada resepi saya ya, apa yang korang perlu buat adalah seperti biasa, please like, share and notification. Bye, selamat hari raya.